Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajmal Wajidi Muhammad Najib. Saya daripada Unia BM1. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua bagi kursus subjek BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu, iaitu Sistem Keselarasan Huruf Vokal dalam Bahasa Melayu. Pertama sekali, apa itu sistem keselarasan huruf vokal? Sistem keselarasan vokal merujuk kepada kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata perakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Hal ini bermaksud suku kata sebelum perakhir dan suku kata terbuka tidak mengalami perubahan. Oleh itu, terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pula pada prinsip-prinsip pola keselarasan vokal. Prinsip ini hanya berlaku apabila beberapa syarat terpenuhi. Yang pertama adalah keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup, iaitu tidak berakhir dengan huruf vokal A, E, I, O dan U, dan diakhiri huruf konsonan, iaitu huruf selain 5 huruf vokal tersebut. Dan ketiga, bagi kata yang mempunyai suku kata yang lebih daripada 2, aturan sistem keselarasan vokal ini dikenakan pada suku kata yang terakhir sahaja, iaitu suku kata akhir tertutup. Dalam bahasa Malaysia, ada 6 bunyi vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang diguna pakai. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri penting vokal, iaitu tidak ada gangguan pada arus udara semasa bunyi vokal dihasilkan, delangit lembut dinaikkan semasa menghasilkan bunyi vokal, pita suara bergetar semasa menghasilkan bunyi vokal, dan glotis dirapatkan semasa menghasilkan bunyi vokal. Seterusnya, kita lihat pada 18 pola keselarasan vokal dalam sistem ejaan rumi yang sekarang. Berikut adalah merupakan senarai pola keselarasan vokal yang terdapat dalam sistem ejaan rumi yang sekarang. Saya ambil contoh yang pertama, suku kata perakhir A dan juga suku kata akhir tertutup A dalam perkataan balak, salak dan katak. Yang kedua, A dan I iaitu alik, katil dan balik. A dan U, asuh dan bancuh. I, pepek dan A, emak, gelas dan gelap. I, pepek dan I, jernih, keris dan terbit. I, pepek dan U, belum, tempuh dan terus. Dan I, taling, A, belerang dan elak. Kemudian kawan-kawan boleh lihat di sini, I taling dan I taling, cerek, nenek dan renek. I taling dan O, lelong dan gelong. I dan A, ingat dan keringat dan sebagainya. Dan beberapa contoh lain yang ada sehingga cukup 18 pola keselarasan huruf vokal. Seterusnya, kita pergi pula kepada dan kita lihat pula pada pola kekecualian keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Meskipun ada pola keselarasan huruf vokal yang umum, namun terdapat juga pola kekecualian di mana keselarasan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi. Ini biasanya terjadi kerana asal-usul kata ataupun keperluan makna yang tertentu. Antara perkataan yang mendapat pengecualian tersebut adalah bahasa Nusantara dan juga bahasa Inggeris. Di samping 18 pola keselarasan huruf vokal tersebut, dalam sistem ejaan rumi sekarang terdapat juga 8 pola keselarasan huruf vokal seperti yang digunakan dalam ejaan lama, iaitu untuk mengejar kata-kata yang diserat daripada bahasa asing, khususnya daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa Eropah serta bahasa-bahasa lain di Nusantara. Selain itu, ada 10 pola keselarasan huruf vokal yang biasa digunakan untuk mengejar kata-kata serapan dalam bahasa Melayu. Pasangan huruf vokal 18 pola ini ialah pola-pola sekunder dalam sistem keselarasan huruf vokal. Di sini rakan-rakan boleh lihat contoh suku kata perakhir dan juga suku kata tertutup yang terdapat dalam bahasa Nusantara dan juga bahasa Inggeris. Saya ambil contoh A dan I taling. Dalam bahasa Nusantara, aneh, pamer dan juga kaget. Manakala dalam bahasa Inggeris, kabinet dan juga jaket. Yang kedua, A dan O dalam bahasa Nusantara, perabot, rampok dan lapor. Dan yang dalam bahasa Inggeris pula, atom dan kontraktor. Selain itu, rakan-rakan juga boleh melihat contoh-contoh lain yang telah saya senaraikan. Kopi kesemuanya sebanyak 18 pola.
Dan sampailahkah kita ke kesimpulannya, keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu amat penting kerana ia memastikan konsistensi dalam sebutan dan ejaan serta memudahkan pemahaman dan pembelajaran bahasa. Selain itu, ia juga memelihara keunikan serta keaslian bahasa Melayu. Dengan sistem vokal yang seragam, komunikasi menjadi lebih berkesan dan kesilapan dalam penulisan atau interpretasi dapat dikurangkan. Sistem ini juga menjangkau pelestarian budaya serta identiti bahasa Melayu sebagai bahasa yang kaya dan berstruktur jelas, sesuai digunakan dalam pendidikan, media dan komunikasi harian. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan sepanjang melaksanakan tugasan ini. Saya harap saya saya harap rakan-rakan boleh menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat pada masa hadapan, dan segala salah silap daripada saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.